Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dia dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il awliya wa salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa muallimina wa man lahum huquq alaina sya'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Aku yang pandai muat makin ni. Kita punya dalam rumah kot. Saya tukar better putih lah. Ada. Tapi nyala baterinya. Ada Ustaz. Elok. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengar ke tak? Rabbi surah li terima dia. Tak boleh pakai. Pakai. Ini pun siapa? Saya pun. Oh, memang tulis ke sana ke tak nak tulis? Tulis sana. Oh, tak nak tulis ke muka? Tak nak tengok muka saya bukan elok no. Ingat tak? Ada bunyi tapi tak kuat. Ada tak tengok kau. Suara tak. No? Bunyi ada tapi tak kuat. Bateri kot. Test. Kena dekat. Dia kena dekat. Dia macam tak ada power. Sekejap. Kita buka dulu. Ni. Sekejap. Dia dekat sikit. Okey. Cuba. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Cuba bateri lah. Kadang dia kalau bateri dia dalam rumah pun dia tak mau. Ustaz pegang gitu je lah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Okey. Tak ada ni. Ustaz, buka bangku. Saya nak balik lah. Ya?
Boleh pakai bangku saya ni. Saya nak balik dah. Kita tukar bangku. Rendah. Okey. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sana ni. Subhanaka la ilma Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puan-puan, pemimpin-pemimpin setempat, ustazah-ustazah, para alim ulama yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena pada petang ini diizinkan kita untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita ilmu yang secukupnya bagi mendapat pengiktirafan darinya sebagai hamba-hambanya. Kita hendak Allah iktiraf kita sebagai hamba-hamba Allah. Hendak mengiktirafnya ada dua syaratnya. Yang pertama kena beriman, yang kedua kena beramal soleh. Baru kita dapat pengiktirafan dari Allah sebagai hamba-hambanya. Bila Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya, apa Allah nak bagi? Syurga. Siapa tak nak angkat tangan? Kalau tahu siapa tak, orang semua angkat tangan. Siapa tak nak angkat tangan? Ada orang tak ada tau, lantak lah. Tak ada aku siapa yang masuk raket. Siapa tak angkat tangan? Yang ini. Kita hendak syurga. Kerana dalam syurga tu terdapat sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati kita. Ini Allah khabar kepada kita dalam satu hadis, namanya hadis Qudsi. Hadis Qudsi itu artinya mesejnya dari Allah, susun katanya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis Qudsi. Apa kata Allah? A'dadtu li'ibadi, aku sediakan untuk hamba-hambaku. Nampak Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya. Siapa hamba-hamba Allah tu? Kita lah. A'dadtu li'ibadi, aku sediakan untuk hamba-hambaku. Fiha, di dalamnya. Dalam mana? Dalam syurga lah. Ma la ainur ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Mata tak pernah tengok cantiknya, lawanya, menariknya. Kata orang kampung Gajah, egiknya. Wala uzunun sami'at, yang satu yang tak pernah didengar oleh telinga. Telinga tak pernah tengok. Sedapnya, merdunya. Ya. Lagi apa? Menariknya, menawannya. Sehingga daun-daun kayu yang bergeseran tu lah. Daun kayu tu bergeseran, ditiup di angin, dia akan mengeluarkan bunyi lebih sedap daripada, lebih merdu daripada tiupan saksofon. Siapa? Ya Allah, tak pernah dengar dari mana? Siapa? Kasim Selamat. Tak pernah dengar ke? Nonggin combi dengarnya. Saya seorang kena tengok ni. Lebih merdu daripada tiupan saksofon Kasim Selamat. Lebih merdu daripada tiupan seruling. Siapa? Seruling siapa? Yang bakat dia begitu, yang nombor 2 tu Osman apa? Lebih sedap betul. Itulah hebatnya syurga tu. Wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak pernah dilihat, tak pernah terfikir di kita. Bayang pun tak boleh. Tak usah nak menceritakan, nak bayang pun tak boleh.
Itu keadaan dalam syurga. Ndak ke tak ndak. Siapa tak ndak angkat tangan. Kita nak syurga tu. Syurga tu ada berapa? 8. Ingat tu. Syurga ada berapa? How many paradise are there? 8 paradises. Ya? Yang pertama namanya Firdaus. Paling tinggi namanya Firdaus. Perempuan ada anak nama Firdaus. Nama syurga lah tu. Yang kedua namanya Adnin. Ain Dal Nun. Adnin. Orang nama Adnan tu nama syurga lah. Tuan Haji Adnan Penghulu Pencen tu. Itu nama-nama syurga tu ya. Yang ketiga namanya Ma'wa. Sebut betul-betul Ma'wa. Jangan Ma'wa tak betul. Ma'wa apa? Ma'wa apa? Girlfriend. Ma'wa pun tak betul. Ma'wa apa? Ma'wa. Orang kata Ma'wa apa? Mak saudara. Dia nak sebut macam orang Kedah, macam orang Pulau Pinang, macam orang Bagan Serai, macam orang Taiping. Ma'wa. Ya, ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Itu namanya. Ya. Jangan salah sebut. Yang ketiga. Yang keempat namanya Darussalam. Darussalam. Negara yang selamat. Tidak malam kita minta. Ada yang minta Darussalam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Itu Darussalam. Yang kelima namanya Jannatun Na'im. Penuh nikmat aja. Berapa nikmat dalam syurga ni puan-puan, Allah sediakan ada 99% lagi. Nikmat tu semuanya ada 100%. Berapa nikmat semuanya? 100%. 1% Allah letak di dunia ni. Yang kita berkebut-kebut, dia berkaya-kaya benar, berkebut-kebut, bertumbuk-tumbuk, tahan berkelaim, gaduh-gaduh, tahan berperang, pada tu nak mencari, nak berkebut apa? 1 nikmat je. Sedangkan Allah sediakan nikmat di syurga berapa lagi? 99% lagi ya. Yang 1 nikmat ni pun tak bilang di kita. Boleh bilang? Nikmat yang ni 1% aja ni. Boleh bilang? Tak boleh. Mana tahu? Allah khabar? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah ni, saya tiada terkira oleh kamu. Banyak mana? Dalam diri kita, luar diri kita. Nah, terlalu banyak nikmat Allah Ta'ala. Itu macam mana? Jannatun Na'im. Yang keenam, Jannatul Khuld. Jannatul Khuld, kekal. Di syurga itu kekal. Modelnya kekal, cantiknya kekal, gembiranya kekal, keseronokannya kekal, kekuasaannya kekal. Ya, kemerduannya kekal. Semua apa saja yang diterima dalam syurga itu kekal. Dalam dunia ni kekal kan? Perempuan ni dalam dunia ni kekal kan? Cantik kekal kan? Dulu tengah muda cantik ke dah? Cantik. Nari? Udah berkedut. Cantik juga kan? Cantik juga kalau marah dia kan ya? Ustaz datang dari kampung ngati kemen juga jangan. Ya. Itu cantik dalam dunia ni tak kekal. Tenaga dalam dunia ni kekal kan? Dulu kuat tak kuat? Kuat. Saya dulu kuat tau. Jogging 400 hari. Tiap hari, tiap hari jogging tu. Kerana saya dulu aktif dalam sokan. Tiap hari. Di hari tu saya 4 batu. 4 langkah malah. Jalan bertongkat nampak? Ya. Itu tak kekal. Tapi syurga esok kekal semua. Itu nama Jannatul Khuld. Khuldi tu kekal lah. Yang ketujuh namanya Jannatul Jalal atau Darul Jalal. Agung. Ya. Agung mah. Nombor 1 belakang. Itu nama Jannatul Jalal atau Darul Jalal pun dia juga.
Dan yang ke-8 namanya Jannatul Qarar. Qaf Ra Alif Ra. Qarar. Qarar. Tenang. Tak ada susah. Tak ada sedih. Tak ada menderita. Tak ada murung hangat. Itu Jannatul Qarar. Tidak kita nak. Tidak kita kena beriman dan beramal soleh. Apa kata beriman? Percaya pada rukun iman yang 6 tu. Percaya betul-betul. Berapa peratus? 100%. Jangan ada syak, jangan ada zon, jangan ada waham. Kalau 99.99999% masih tak cukup. Kena 100%. Itu namanya beriman. Beriman dengan apa? Beriman dengan rukun iman yang 6 tu. Pertama, percayakan Allah. Kedua, percayakan malaikat. Ketiga, percayakan Rasul. Keempat, percayakan kitab-kitab. Kelima, percayakan hari kiamat. Yang keenam, percayakan qadar dan qada. Itu rukun iman yang 6. Kemana amal soleh? Apa itu amal soleh? Apa erti amal soleh? Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Ya. Apa saja kena ikut cara Islam? Semayang cara Islam. Pendidikan cara Islam, nikah kahwin cara Islam, penuri kenara cara Islam, makan cara Islam, minum cara Islam, cara Islam. Apanya? Semua sekali ikut cara Islam. Bila beriman dan beramal soleh, kalau ikut cara Islam itu namanya amal soleh. Bila kita beriman dan beramal soleh, Allah janjikan syurga. Itu janji Allah. Banyak tempat-tempat dalam Quran Allah janjikan syurga bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Di antara ayatnya paling asas. Apa kata Allah? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh bahawa bagi mereka itu syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Nah, janji Allah tu. Syaratnya beriman dan beramal soleh. Banyak lagi. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, kata Allah ya. Dan mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Surah Al-Baqarah ayat 82. Baik, untuk petang ni kita sambung pembacaan kita. Tajuknya Biografi Al-Imam Al-Ghazali. Itu tajuknya ya. Apa kata biografi? Riwayat hidup. Itu biografi. Cakap modennya biografi. Cakap lamanya riwayat hidup. Ya, Imam Ghazali. Dia imam. Tapi dipanggil Al-Ghazali. Ada dipanggil Abu Hamid dan sebagainya. Beliau nama yang sebenar ialah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ayahnya nama Muhammad, tok pun nama Muhammad. Al-Tusi, gelarannya Al-Tusi, Muhammad Al-Tusi. Tidak. Saya tu saja tongkat ni. Alright. Muhammad bin Muhammad Al-Tusi. Dilahirkan di Al-Tus, nama kampungnya Al-Tus. Oleh kerana dia lahir di Tus, di kampung Al-Tusi. Nah, ulama-ulama dulu apa itulah. Dia mengambil tempat di mana dia lahir atau di mana dia besar, di mana dia hidup, di mana dia lama di situ. Ada pernah dengar nama Hasan Al-Basri? Ada tak? Namanya Hasan. Dia duduk di bandar namanya Basrah di Iraq. Lalu dipanggil Hasan Al-Basri. Tahu tak? Nah, ulama Melayu ada. Ada seorang nama Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani. Nama siapa? Daud. Oleh kerana dia tuan guru, dia panggil Syekh Al-Fatani. Dia apa? Dia duduk di Petani. Tahu Petani? Kat Siam tu. Sekarang ni masih ada lagi seorang ulama. Hidup lagi tu. Cantik orangnya. Namanya Syekh Nurdin Al-Marbuk Al-Banjari. Namanya apa? Nuruddin. Dipanggil Al-Marbuk. Al-Marbuk tahu apa? Dia datang keberkatan. Mana pergi pun datang berkat.
Rezeki datang aja. Orang Al-Makki, apa Al-Makki? Maki orang aja. Dia suka maki orang aja. Apa dia Al-Makki? Dia lama di Mekah. Al-Banjari, dia orang Banjo. Hidup ni. Lawa orangnya ya. Saya pernah minum sama dengan dia. Pernah lah saya salam dengan dia, cium tangan dia. Nah tu Al-Banjari. Tak kira. Jadi ada tak? Ada pula nama Idris Al-Marbawi. Idris Al-Marbawi. Namanya Deri. Orang Perak nama Deri lah. Bukan Deri Abu Idris pun ya. Nama Deri. Dia duduk di kampung namanya apa? Lobok Merbau. Dia mengambil sempena Lobok Merbau tu Al-Marbawi. Kita pun boleh? Kita boleh tak? Boleh tak? Boleh. Siapa yang ngaji orang komen semalam? Apa? Ibrahim. Dia duduk di mana? Di kampung. Ibrahim apa? Al-Kampari. Boleh? Tapi ya. Kalau nak sebut itu, tapi saya tak ada nak nama itu. Saya nak nama siapa? Ibrahim Al-Kampung Gajahi. Itu tak boleh. Kerana saya asal dari mana? Dari Kampung Gajah. Parit. Parit bagus je ya. Tapi Parit jauh dari Kampung Gajah. Jauh. Tapi lebih dekat Kampung Gajah lagi. Kampung Gajah adalah satu daerah lah sekarang ni. Alright ya. Itu Al-Tusi tu kan. Yang terletak di Khurasan. Apa Khurasan? Khurasan ni kawasan Eropah Timur. Negara Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan. Itu Khurasan namanya. Namanya apa? Khurasan. Eropah Timur. Dia bukan Arab. Tapi dia lahir, dia cakap Arab, macam Arab lah. Tapi dia bukan orang Arab. Dia orang Khurasan. Ya. Lahir di Khurasan. Eropah Timur. Pada tahun 450 Hijrah. 450 Hijrah. Sekarang ni berapa Hijrah? 1445 Hijrah. Sekarang ni. Ini dia lahir pada 450 Hijrah. 1000 tahun sudah. Ayah beliau bekerja sebagai tukang pintal benang. Apa benda di benang tu apa? Nak pintal benang tu. Buat kain. Benang tu di cakap orang putih kata knit ya. Sepertinya di pintal-pintal lah buat jadi kain. Dari benang jadi kain, dari kain jadi baju dan sebagainya. Ayah itu kerjanya. Tukang buat kain. Untuk dia buat kain dan menjualnya di kedainya di Altus. Kedainya ada satu kedai namanya Altus ya. Itu kedai dia. Kedai ayahnya. Ayah beliau telah mewasiatkan kepada Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Itu rahimahullah ya, rahimahullah ta'ala. Dan abangnya, dia ada abang namanya Ahmad. Ahmad ni pun macam dia juga waraknya. Dia begitu juga ahli sufi, abang dia ahli sufi yang terkenal. Ahmad namanya. Pernah dia berimam ke sembahyang, Ahmad jadi makmum dia. Dia jadi imam, Ghazali jadi imam, Ahmad jadi makmum. Tiba-tiba Ahmad tu mufarakah dengan dia, tak nak ikut dia. Tak nak ikut dia. Dia pun heran, apa salah aku ni tak nak Ahmad ni, abang tak nak ikut ni dia. Kenapa dia mufarakah? Kenapa dia sembahyang seorang? Nak nanya, takut abang. Kalau adik tentang tampar je, ni abang. Jadi tak dia tanya. Dia ngadu pada maknya, mak, tadi saya sembahyang tadi, saya jadi imam, abang jadi makmum. Tiba-tiba dia mufarakah, tak nak ikut saya. Mak pun tanya lah Ahmad ni, abang tadi, kenapa kamu mufarakah dari Ghazali? Kata di Ahmad, macam mana saya nak ikut mak? Kata. Saya tengok penuh darah di belakangnya. Kata. Darah penuh di belakangnya. Nampak saya darah tu mengalir-ngalir di belakangnya. Katanya. Padahal mana ada pun. Tapi dia nampak darah tu. Baru Imam Ghazali teringat. Dia tengah semayang tadi sedang memikirkan tentang darah haid. Dia ada apa?
ada mengarang buku. Nama buku tak tahulah ya, tentang bab haid wanita. Jadi tengah memikirkan haid tu. Pokoknya apa yang dipikir tu nampak di Ahmad tu. Hebat dah Ahmad ni. Apa yang dipikir nampak. Baru dia teringat, oh patutlah dia mufarakah, dia nampak sebenarnya bukan darah keluar, no, dia nampak seolah-olah macam darah. Tapi bukan darah, ya. Dia nampak aja. Baru dia tahu, baru dia sedar bahawa abang tu andai tentang apa ilmu tasawuf sufi atau ahli sufi, ya. Dia nampak. Lepas dia bertanya, wahai abang siapa guru abang ni? Bagi tahu dengan saya nak belajar dengan dia. Katanya. Ahmad pun khabar gurunya sekian. Dia pergi jumpa tu guru tu. Dia nak ngaji. Dia masih tu dah panggil Hujjatul Islam, lawyer Islam, semua tentang Islam dia tahu. Apa nak diajar dia orang tu? Tapi dia kata nak belajar, boleh kamu datang katanya. Dia pun belajar lah. Bukan dia ngajar buka kitab ke apa tidak. Dia suruh nyapu sampah saja. Hari-hari nyapu sampah, hari-hari sapu sampah, hari-hari sapu sampah. Ya, cuci sampah saja. Ada lebih 3-4 bulan, sudah tu tamat rambutnya. Rupanya Tok Guru tu nampak bahawa Imam Ghazali tu ada sikit rasa riak dalam hati tu. Ada rasa riak, tahu riak? Rasa nak nunjuk-nunjuk pada orang. Pada adik yang ulama tu. Tapi orang tak tahu. Tapi Tok Guru tu tahu. Maka dia boleh dah dilatihnya nyapu sampah, orang dia hilang riak tu. Tak ada riak lagi dah. Udah ikhlas semata-mata kerana Allah. Baru dia kata tamat. Ini hebat dah. Ahmad hebat dah. Gurunya lagi hebat. Itu Imam tadi ya. Dia belajar dengan guru dengan abangnya itu Ahmad. Untuk terus menuntut ilmu daripada kawannya. Khurasan apa penerangan tentang Khurasan. Khurasan ialah satu wilayah yang kini meliputi kawasan Afghanistan. Afghanistan masuk Khurasan juga. Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, serta sebagian kecil Iran masuk juga. Dan Kyrgyzstan. Altus pula kini terletak di utara Iran yang bersempadan dengan Uzbekistan. Bumi Khurasan ini ialah telah pernah melahirkan ulama-ulama besar. Seperti Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu dari Uzbekistan lah. Dia datang daripada satu bandar namanya apa? Bukhara. Nama bandarnya Bukhara. Jadi dia panggil diri dia apa? Imam Al-Bukhari. Perawi hadis yang terkenal. Ya. Kalau kita sebut Al-Bukhari semua orang tahu. Namanya sebenarnya Ahmad bin Ismail. Tapi tak ada masyhur nama itu. Selalu dia orang lebih kenal dia dengan nama apa? Imam Al-Bukhari. Macam Abu Hurairah lah. Kalau sebut Abu Hurairah kenal tak? Perempuan sebut Abu Hurairah. Ada pernah dengar namanya? Dia siapa? Perawi hadis yang masyhur. Perawi hadis yang sangat masyhur. Tapi namanya bukan Abu Hurairah. Nama dia sebenarnya Abdul Rahman bin Sakhar. Sin Khara Sakhar. Tapi dia tu gemukkan kucing. Tak boleh tengok kucing. Dia tengok kucing, dia ciumnya, dia peluknya, dia tangkapnya. Dia awaknya balik, dia bagi makan dan sebagainya. Tak boleh tengok kucing. Berkenaan menakan kucing. Lalu Nabi nampak tabiatnya. Lalu Nabi keluarkan dia tu Abu Hurairah. Apa dia Abu Hurairah? Bapa kucing. Tapi sekarang ni, kalau kita sebut Abu Hurairah semua kenal. Tapi kalau sebut Abdul Rahman bin Sakhar, ngauk kepala dulu. Siapa ni? Jadi mana gelaran Nabi itu lebih masyhur daripada nama dia sebenarnya. Ini begitu juga. Itu namanya Khurasan ya. Pernah melahirkan ulama-ulama besar seperti Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Abu Lais pun perawi hadis juga. Abu Lais Samarqandi, namanya Abu Lais Al-Samarqandi. Hadis dia banyak terdapat dalam kitab yang bernama Tanbihul Ghafirin. Ada mana saja? Tanbihul Ghafirin. Dia mengambil banyak riwayat dari Abu Lais Al-Samarqandi ni lah. Imam Muslim begitu juga. Imam Nasa'i, Imam Tirmizi,
Imam Nakhai, Ibn Sina, Al-Farabi, Al-Biruni, Ibn Rushd, Umar Khayyam, Syekh Farid Ad-Din Attar, Syekh Bahauddin Al-Naqsabandi, ya, pengasas tarekat Naqsabandi. Kemudian Al-Khazini dan ramai lagi, ya. Itu dipetik dari kitab namanya Mu'jam Buldan. Itu nak gelaran bagi kawasan Khurasan, ya. Dia termasuk Pakistan sikit, Afghanistan, bukan Pakistannya, Afghanistan, Uzbekistan, yang ada tan kebanyakan yang dari Khurasan itu, ya. Imam Al-Ghazali pendidikannya macam mana? Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, arif apa? Rahimahullahu taala. Sebut rahimahullahu taala. Ya, Arthur rahimahullah. Ya. Itu arif rahimahullahu taala. Tak ada ti, betul ada ti, ya. Telah mempelajari ilmu fiqh. Fiqh apa? Ilmu kewajipan manusia, ilmu fiqh. Ilmu semayang, ilmu puasa, ilmu zakat, ilmu umrah, ilmu haji, itu ilmu fiqh. Ilmu yang melibatkan tanggungjawab kita, ilmu fiqh. Yang melibatkan iman, melibatkan akidah, itu ilmu apa? Ilmu tauhid yang kita belajar kejap ni. Ilmu apa? Ilmu tauhid. Ilmu mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Itu ilmu tauhid. Kan ilmu kewajipan kita dipanggil ilmu fiqh. Kemudian ilmu tentang hati dipanggil apa? Tasawuf. Ketiga-tiga ilmu lah mesti ada dalam diri kita. Ilmu dalam Islam itu tergolong pada tiga bahagian. Yang pertama tauhid, yang kedua fiqh, yang ketiga tasawuf. Itu namanya dinul Islam, agama Islam. Tiga-tiga tu, ya. Dan nak mengamalkannya mesti serentak. Tahu serentak? Sekali satu masa. Apa saja kita buat mesti ada tauhid, mesti ada fiqh, mesti ada tasawuf. Tak boleh dipisah-pisahkan. Macam kita semayang sekarang. Kita semayang sekarang, mesti ada tiga-tiga tu. Mesti ada tauhid, mesti ada fiqh, mesti ada tasawuf. Tauhid apa? Mesti kita ni betul-betul menyembah Allah, bukan menyembah lain. Nak kenal Allah yang kita sembah tu. Itu nama ilmu tauhid. Fiqh, bacaannya mesti betul, gerak-gerinya mesti betul, jangan melakukan perkara yang membatalkan sembahyang. Itu fiqh. Yang ketiga, tasawuf. Mesti ikhlas semata-mata kerana Allah. Ada tiga-tiga tu. Serentak. Tahu serentak? Serentak artinya apa? All at the same time. Belajar tak apa? Kita belajar hari ni apa? Ilmu tauhid. Lagi datang ustaz lain ngajar pula ilmu fiqh. Dan datang pula ustaz lagi satu ngajar apa? Ilmu tasawuf. Belajar tak apa? Boleh diasing-asingkan. Tapi mengamalkannya mesti serentak. Mesti at the same time. Atau cakap orang putih yang lebih hebat lagi namanya simultaneous. Serentak, ya. Itu tiga ilmu dia. Tauhid, fiqh, tasawuf. Jadi dia ni belajar ilmu fiqh dulu, ya. Telah mempelajari ilmu fiqh sejak dari kecil di Altus. Kampung dia namanya Altus, ya. Daripada gurunya Imam Ahmad Ar-Raziqani. Bukan Ahmad abang tu, nama guru ni sendiri. Ahmad Ar-Raziqani. Kemudian bermusafir. Dulu orang haji bukan yang macam kendari, kena renang je. Datang ke tapak aja dah ada tempat haji. Duduk lubuk katak ada tempat, ada dari pondok, ya. Tu sekarang ni dulu orang haji berkata-kata batu tau, mengembara. Duduk tu di pondok tu pula, duduk tempat-tempat dia ngaji tu, tak boleh balik. Ini betul, ya. Kemudian bermusafir ke Jurjan, tempatnya Jurjan, untuk mengambil ilmu daripada Imam Abu Nasr Al-Ismail
Ismaili. Kemudian kembali semula ke Altus. Itu orang dulu minta ilmu. Ayah dia tu pesan, selagi kamu tak tamat ni jangan balik. Orang dulu. Selagi kamu tak hafal Quran jangan balik kita. Orang Afghanistan banyak orang itu kan? Di Afghanistan tu. Ada syekh kami Syekh Hafiz. Namanya bukan Hafiz, dia hafal Quran, gelar dia Hafiz. Dia ayah ni pesan, selagi kamu tak hafal Quran jangan balik ni. Tu sekarang ni, dulu lagi orang tu ya. Ini dia. Mereka tu selalu mengembara, bermusafir, menuntut ilmu tu. Dah ada penuh ilmu tu. Ilmu tauhid dah pakar, ilmu tasawuf dah pakar, ilmu fiqh dah pakar, barulah dia kembali. Bila kembali, jadi orang alim ya. Jadi dia orang alim. Jadi tok guru. Kemudian beliau telah pergi ke Naisabur, nama tempat ini Naisabur. Untuk berguru dengan Imam Al-Haramain dari Imam dua bandar haram, iaitu Mekah dan Madinah. Namanya Abu Ma'ali Al-Juwaini yang wafat, dia wafat, meninggal dunia, yang wafat pada tahun 478 Hijrah. Sehingga menguasai ilmu fiqh. Ghazali tu. Juga kitab dia semua ada. Di antara yang paling masyhur kitab yang sekarang tu apa? Ihya Ulumuddin. Ada tauhid tak tu? Ada fiqh tak? Ada tasawuf tak? Ada belaka ya. Jadi mula-mula fiqh ya. Jadi apa? Sehingga menguasai ilmu fiqh mazhab Syafi'i. Dia bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Mazhab ada 4 yang diakui dalam Islam. Yang pertama Syafi'i, yang kedua Maliki, yang ketiga Hanafi, yang keempat Hambali. Mana-mana tentang apa? Dia sikit-sikit aja beza ada, tapi sikit-sikit perbezaannya. Hanafi lain, Syafi'i lain, Hambali lain, apa nama saya satu lagi tu, Maliki lain ya. Sikit je bezanya, tak ada apa. Macam kunut. Imam Hanafi dia tak ada kunut. Dia tak ada sunat kunut. Tapi Imam Syafi'i kata kunut tu sunat. Tapi semayang apa? Wajib semayang tu semua keempat-empat tu apa bersatu dalam bab wajibnya semayang tu. Cuma cara semayang tu beza. Ada tak pernah tengok orang takbir orang iktidal tadi angkat tangan ada tak? Terus diri je kan? Itu ikut mazhab. Ada yang diri tadi angkat tangan, ada yang angkat tangan dan sebagainya. Ketika berdiri, ada mazhab yang sunat tengok Kaabah, ada yang mazhab tengok walaupun depan Kaabah dia tengok tempat sujud. Itu ada. Itu mazhab sikit-sikit bezanya ya. Itu namanya mazhab ya. Kita ni mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Yang paling halus, yang paling detail, yang paling apa, yang paling suci atau yang paling seni ialah mazhab Syafi'i ya. Dia teratur semuanya. Ini begitulah. Tadi Ghazali ni mazhab Syafi'i ya. Mana ke dia tadi ya? Dengan mazhab Syafi'i beserta berselisihan pandangan fuqaha. Walaupun masa itu sudah ada perpecahan, sudah ada apa? Sudah ada pandangan lain-lain. Sudah ada Hanafi, ada Hambali, sudah ada Maliki. Perselisihan pandangan fuqaha, ilmu asas agama, usul fiqh ya. Mantik tu apa? Sebutan ya, itu mantik ya. Serta falsafah dan memahaminya dengan baik, kemudian menyanggah segala kebatilan ahli falsafah. Ahli falsafah tu di kotak aja. Dia menjanggah apa pendapat ahli-ahli falsafah. Beliau mengarang banyak kitab dalam setiap cabang. Banyak kitab dikarang oleh Imam Ghazali itu. Walaupun dia meninggalnya muda, tapi kitab yang dikarangnya berkata-kata kitab banyak. Dia meninggal dunianya ketika umur 48 tahun saja, muda lagi ya. Tapi dia mengarang kitab yang berkata-kata. Di antara yang paling besar ialah Ihya Ulumuddin. Kemudian Al-Azkar. Betul Bustanul Arifin.
Ya, dan sebagainya. Dan yang ringkasnya, yang kecilnya dulu Bidayatul Hidayah. Ya. Kemudian Minhajul Abidin, itu karangan Imam Ghazali kata ya. Jadi dia banyak mengarang kitab dalam setiap cabang ilmu, dan karya-karya yang dihasilkannya sangat baik. Karya dia sangat baik, masuk sampai sekarang ni. Tak lepas, semua orang baca kitab dia kan. Beliau seorang yang sangat cerdik, mempunyai pandangan yang mendalam, kuat hafalannya, dan menyelami makna-makna secara terperinci sebagaimana diakui oleh gurunya Imam Al-Juwaini. Guru mengaku dia tu banyak hafalannya, banyak benar ilmunya. Imam Al-Ghazali kekal berada di Naisabur sehinggalah gurunya Imam Al-Haramain Al-Juwaini wafat pada tahun 478 Hijrah. Kemudian beliau telah berpindah belajar ke Mukhayyam, nama tempatnya Mukhayyam Al-Sultani. Nama tempat Mukhayyam Al-Sultani yang diasaskan oleh Nizam Al-Muluk. Nizam Al-Muluk. Siapa Nizam Al-Muluk tu bawah nanti ya. Nama sebenar beliau adalah Hasan bin Ali At-Tufi. Tapi digelar Nizam Al-Muluk. Ya. Iaitu tahun 408 hingga 485 Hijrah. Seorang menteri yang berilmu, tinggi budi pekertinya. Seawal dilantik oleh Amir itu artinya khalifah ya. Syuaib Arsalan sebagai menteri. Beliau telah menonjolkan kecemerlangan pentadbiran selama 10 tahun. Sehinggalah kematiannya dan digantikan oleh anaknya. Kematiannya ditangisi oleh masyarakat yang pernah di bawah pentadbirannya. Itu namanya apa? Al-Mulk kita kan apa namanya? Nama dia mana kedai itu ya? Jadi Nizam Al-Mulk ya? Nizam Al-Mulk sehingga tahun 484 Hijrah. Setelah itu beliau dilantik untuk mengajar sehingga diamanahkan sebagai rektor. Rektor itu artinya macam vice chancellor lah ya. Di Madrasah Al-Nazamiyah, dari perkataan Nizam tadi ya. Al-Nizamiyah di Baghdad. Baghdad di mana? Baghdad di mana? Di negara Iraq. Di Baghdad ya. Pada tahun 488 Hijrah, beliau meninggalkan Baghdad untuk mengerjakan haji dan kemudian menuju ke Syam. Syam itu apa? Sekarang ini dipanggil apa? Syria. Tapi orang Syria tak katakan negara dia Syria, dengan tenggelamkan Suria. Kalau kita tanya dari mana kamu datang? Kamu datang dari Suria. Itu yang keluar di Syria. Karena kita ikut Eji orang putih. Eji apa? CSYRIRYA Syria. Lalu kita kata Syria, kemudian mereka menggalakkan negara mereka itu Suria. Ya. Itu namanya Syam. Dulu dipanggil Syam tu. Ya. Beliau meninggalkan Baghdad untuk mengerjakan haji dan kemudian menuju ke Syam. Dan menetap di sana selama 10 tahun. Lama itu 10 tahun ya. Kebanyakan masanya dihabiskannya untuk beruzlah. Apa itu uzlah? Menyendiri, duduk seorang-seorang, berzikir, bermanja-manjaan dengan Allah. Itu namanya beruzlah ya. Tak ada campur dengan orang ramai. Mujahadah nafs. Apa tu mujahadah nafs? Lawan hawa nafsu. Kerana nafsu itu sentiasa mengajak kepada apa? Nafsu itu sentiasa mengajak kepada apa? Perempuan. Kepada kejahatan. Mana tahu? Mana tahu? Allah kabur. Innan nafsal ammaratum bisu. Ada orang ayat ni. Sesungguhnya nafsu amarah itu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Ya. Dia nak melawan hawa nafsu tu. Nafsu mengajak suruh dia mencuri, dia tak lawan, jangan curi. Nafsu nyuruh dia mengapa, dia lawan, jangan mengapa. Nafsu suruh dia berzina, lawan, jangan berzina.
Nafsu semua dia bergaul bebas antara lelaki dan perempuan. Lawan yang mujahadatun nafs. Lawan hawa nafsu. Menyucikan hati dia. Tanda sifat-sifat mazmumah. Tahu apa sifat mazmumah? Sifat-sifat yang membinasakan. Seperti hasad, dengki, riya, ujub, takabur. Nak ke mana? Gila dunia, gila puji. Itu nafsu apa gelanya? Sifat apa gelanya? Sifat mazmumah. Sebut mazmumah. Yang baik sifat apa gelar? Mahmudah. Mahmudah itu sifat baik. Seperti sabar, redha, ikhlas. Bagaimana? Merendah diri, tawaduk. Bagaimana? Ingat mati. Itu namanya mahmudah, sifat yang terpuji. Syukur. Berlawan nafsu, menyucikan hati dengan berzikir. Zikir tu boleh menyucikan hati. Betul kena banyak berzikir. Jangan malas zikir. Allah suruh zikir banyak-banyak tu sikit-sikit. Banyak-banyak. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, sebutlah kamu akan nama Allah dengan sebutan yang banyak-banyak. Jangan malas. Jangan gergut. Sebut banyak-banyak. Menyucikan hati dengan banyak berzikir. Kemudian setelah itu beliau pulang ke Altus, kampung dia Altus, untuk menyambung uzlahnya. Balik bersorang, menyendirikan diri dia tu, beruzlah di sana selama setahun. Tahun namanya. Setelah mendapat desakan daripada pemimpin dan orang ramai agar beliau kembali mengajar. Pemimpin suruh dia ngajar, ramai suruh dia ngajar. Beliau telah pergi ke Naisabur, satu bandar, Naisabur, untuk mengajar di Madrasah Nizamiyah tadi pada bulan Zulqaidah. Zulqaidah bulan mana? Zulqaidah. Antara berapa? Lepas puasa bulan apa? Lepas Ramadan bulan apa? Syawal. Itu Syawal. Lepas Syawal Zulqaidah lah. Lepas Syawal Zulqaidah, habis itu baru Zulhijjah, habis itu Muharram. Dia mana tahu Januari Februari aja. Jangan tak tahu ya. Itu Zulqaidah. Orang kampung katakan bulan apa? Merapit. Bulan Merapit Itu Zulqaidah. Tahun 499 Hijrah. Namun beliau tidak lama berada di Naisabur untuk mengajar di sana. Beliau telah kembali ke rumahnya di Altus dan mengajar ilmu di sana. Dia balik mengajar di rumah ya. Tapi nak belajar datang rumah tu ya. Itu dah. Di kampung di sendiri, di rumah dia lah di Altus ya. Beliau banyak menghabiskan masanya dengan menghatamkan Al-Quran. Kerjanya baca Quran je. Hatam baca lagi. Hatam baca lagi. Macam perempuan lah ya. Setiap hari hatam ya. Ya kan? Alhamdulillah ya. Ada dah orang tak pernah baca Quran. Nengok Quran tak pernah. Yang macam apa? Tikui. Yang macamnya lipas. Yang macamnya anak-anak. Patutnya kita kena baca Quran tu hari-hari. Satu hari pada korang berapa? 200 ayat ya. Dia Imam Ghazali itu kerja yang baca Quran je ya. Menghabiskan baca dengan membaca Al-Quran. Dengan menghatam Al-Quran. Berdampingan dengan ulama tasawuf. Selain itu dia mengaji pada ulama-ulama tasawuf. Ulama yang mengajar tentang ilmu hati, ilmu batin ya. Mengajar ilmu sentiasa melaksanakan solat dan puasa sunat. Solat sunat, puasa sunat membuat kita puasa sunat ada juga buat, tapi bukan selalu ya. Solat sunat ada buat. Orang dulu sahabat dulu tahu perempuan paling malas, paling kudi, paling curut, paling tak guna. Sehari semalam mereka semayang sunatnya 100 rakaat. 100 rakaat. Kita hari ini kalau 100 rakaat jadi apa kata orang gila saja, tak ada lagi kerja, mayang.
Itu sebab Nabi puji sahabat dulu. Apa kata Nabi? Ashabikan nujum. Sahabat tu seperti bintang di langit. Nabi aihi muqtadaitum ihtadaitum. Kamu ikut mana-mana sahabat, kamu mesti akan dapat petunjuk. Ini betul ya. Ya, habis maksudnya malam sunat, lagi apa puasa sunat dan sebagainya. Mana dia? Solat dan puasa sunat antara perkara terakhir yang sering dilakukan ketika hayatnya ialah membaca hadis-hadis Nabi. Selalu baca hadis Nabi ya. Dan melazimi ulama. Seperti apa? Selalu ziarah ulama, bersampai dengan ulama. Melazimi ulama hadis serta meneliti kitab-kitab Al-Bukhari dan Muslim. Dua-dua ni adalah perawi hadis yang sangat masyhur. Seorang namanya Bukhari, orang namanya Muslim ya. Kedua-dua hadis daripada kedua ulama tadi, hadis mereka hadis itu mesti hadis sahih. Tak ada dipertikaikan ya. Imam Ghazali telah wafat. Apa tu wafat? Meninggal dunia. Padam. Dia dah padam. Pada hari Isnin 14 Jamadul Akhir. Ya. Lepas Jamadul Awal, Jamadul Akhir ya. Tahun 505 Hijrah. Semoga rohnya dirahmati Allah ya. Kemudian tengok apa kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali. Ya, sikit lagi je. Karya penulisannya Imam Az-Zabidi, namanya Al-Zabidi. Az punya Al tu, tulisnya Al tapi sebutnya Az-Zabidi. Telah menghitung karya-karya yang dihasilkan oleh Imam Al-Ghazali, iaitu lebih daripada 70 kitab. Sebanyak 23 daripada kitab tersebut telah dicetak, dibukukan. Antara karya-karya penulisan beliau yang terkenal ialah yang pertama Ar-Risalah Al-Laduniyah, ilmu laduni, ilmu dari Allah ya. Yang kedua Al-Munqid min Ad-Dalal. Al-Munqid min Ad-Dalal. Kemudian Bidayatul Hidayah, itu nipis aja kitab ni, Bidayatul Hidayah. Saya ngajar kitab tu, ada boleh nipis aja. Saya ngajar ada 2-3 tempat ngajar kitab tu ya. Fiqh tu. Apa namanya? Al-Hidayah. Minhajul Abidin. Itu kitab tasawuf ya, kitab tasawuf Minhajul Abidin. Saya dah habis ngajar tu di kampung ya. Kemudian Mizan Al-Amal, itu saya tak tahu mana apa kitab, apa tajuk entah wallahu alam. Nama kitab itu. Kemudian Kimia As-Sa'adah. Itu saya tak tahu apa namanya ya. Kemudian Miskah Al-Anwar. Kemudian Al-Wasit. Kemudian Al-Wajiz. Kemudian Al-Mustasfa. Kemudian Tahzib Al-Usul. Kemudian yang last sekali Ihya Ulumuddin. Paling masyhur Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ni puan-puan, kalau nak baca begitu aja setahun baru habis. Bukan nak faham, baca begitu aja. Setahun baru habis. Kalau nak ngajar, kalau saya mula ngajar itu agaknya baru muka dua muka surat padang lepas tu kan. Panjang mana? Uraian yang panjang mana? Itu nama kitabnya Ihya Ulumuddin. Kemudian ujian dan sanjungan ulama terhadapnya. Tengok ulama-ulama menyanjung dia, memuji dia, mendewa-dewakan dia. Kebanyakan para ulama meletakkan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sebagai mujaddid. Apa tu mujaddid? Yang membaharui agama. Bukan agama baru, dia membaharui cara beragama ya. Cara semayang ada cara baru dia. Cara zikir gitu ya. Itu namanya mujaddid, yang membaharui ajaran-ajaran Islam ya. Kurun kelima Hijrah, Imam Murtadha, namanya Murtadha ya, Az-Zabidi, menyebutnya di dalam kitabnya Kitab As-Sadah Al-Muttaqin fi Syarh Ihya Ulumuddin.
Nah, kata dia apa? Syekh Abu Hasan Ali An-Nadawi dalam karyanya Rijalul Fiqh wa Da'wah fil Islam menyebutkan tidak syak lagi bahawa Imam Al-Ghazali antara tonggak tu katanya tepuh lah ya. Tonggak dan teras bagi Islam. Beliau juga merupakan tokoh pemimpin pemikir. Sudah pemimpin pemikiran lah. Otaknya bagus. Jadi apa? Jadi ikutan Muhammad. Tokoh pemikir dan juga pembaharuan. Itu mujaddid tadi, membaharukan agama ya. Mujaddid. Pembaharuan dan tajdid. Tajdid itu baharu. Yang mempunyai kelebihan yang besar dalam membangkitkan roh agama. Menggerakkan pemikiran berteraskan Islam. Jangan semua ikut Islam. Macam mana puasa dalam Islam, apa kaitnya dengan akidah, macam mana haji dalam Islam, apa kaitnya dengan fiqh dan sebagainya. Semua dikaitkan semua. Falsafahnya macam mana? Itu namanya mujaddid, pembaharuan. Menggerakkan pemikiran berteraskan Islam. Berdakwah kepada hakikat Islam yang sebenarnya macam mana, puasa macam mana, haji macam mana, zakat macam mana, sembahyang macam mana. Itu berteraskan Islam. Dan akhlaknya serta menentang sebarang serangan pemikiran. Ada orang apa buat pemikirannya serang. Apa nak kita tengok bawah ni. Yang apa dia keterangan bagi tadi tu, iaitu mujaddid tadi. Kita buat mujaddid ni. Mujaddid maksudnya pembaharu ataupun pembaru adalah seorang yang dihantar oleh Allah untuk memulihkan pengalaman agama, pengamalan agama, artinya membaharui cara kita beramal, pengamalan agama yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah di pemuncak setiap kurun, setiap ujung kurun tu ada seorang mujaddid ya. Fungsi mujaddid ini ialah untuk bukan masuk datang agama baru dah. Agama tu lama ya. Cara kita mengamalkan Islam tu itu dia nama mujaddid. Berbeza. Fungsi mujaddid ini ialah untuk memulihkan kembali Islam supaya orang semua balik pada Islam. Menghilangkan unsur-unsur yang telah ditokok tambah oleh orang dulu-dulu ya. Dan mengembalikannya kepada keadaan asli. Ini disebut dalam hadis, Allah akan mengutus kepada umat ini setiap awal kurun seorang yang akan memperbaharui, itu jadi menjadi teri, atau memulihkan urusan agama. Ya, kata apa? Sunan Abu Daud. Al-Ta'rifat Al-Faqihiyah Al-Mufti Al-Said Muhammad Umayyan Al-Ihsan Mujarradi ya, Mujarradi Al-Barkati ya. Halaman 195. Itu kita menjadi ini ya. Itu riwayat hidup Imam Ghazali. Habis kita riwayat hidup, tak ada lagi dah ya. Akan datang baru kita betul-betul masuk kepada pelajaran kita yang sebenarnya. Iaitu apa? Untuk mengenal tauhid yang sebenarnya. Tajuknya Muqaddimah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ada Imam Ghazali lagi. Muqaddimah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ada lagi satu Imam Ghazali ya. Kemudian baru bahagian pertama. Apa dia zat Allah ya. Jadi patutnya kita baca ini dulu ya, baru kita belajar bab mengenal Allah. Zatnya apa? Apa arti zat Allah? Apa arti sifat Allah? Itu nak kita belajar setiap akan datang. Kalau tak padam lah. Kalau padam, cari ustaz lain. Banyak ustaz lain ada. Ustaz Mastur ada. Macam ada. Ustaz Osman ada. Lagi apa? Ya. Tak berain, model lagi.
Berapa umur Ustaz Ibrahim sekarang ni? 18 tahun. Sekarang ni baru 18 tahun tau. Alright, sekian dulu pembacaan kita pada petang ini. Salah silap minta ampun, minta maaf. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Ada siapa-siapa nak tanya? Sama ada tentang Imam Ghazali ataupun yang lain-lain lah. Debat lain tentang apa? Boleh. Sementara menunggu waktu. Waktu pukul 4.23 ya. Ya. Bila datang ni Dajjal, orang perempuan ni kena ikat, anak-anak perempuan kena ikat. Aku masukkan, aku masukkan ikat. Tapi suruh ikat anak-anak Ya. perempuan dan sepuluh. Maknanya dia tak boleh apa lagi tak ada bersuara langsung. Tak boleh bersuara langsung, tak boleh keluarkan pendapat. Mulutnya diikat. Tak boleh mengeluarkan suara lagi dah. Dia kena duduk di rumah je, ikut je kata lelaki. Tak ada hak lagi dah. Tu akan datang. Sekarang ni ada hak nak wanita? Ada hak nak wanita? Ada. Boleh bersuara, boleh bercakap. Sampai masanya dia tak boleh bercakap lagi dah. Okey, lagi? Habis. Kalau 5 kali habis tu. Sekian dulu puan-puan. Ampun maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin.